Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Diam tak diam, Mitsubishi Triton dah masuk ke generasi yang ke-6. Yes, ini adalah the latest generation Mitsubishi Triton. Dan di mana kalau nak dibandingkan dengan sebelum ini, kesemuanya adalah baru. Platform baru, chassis baru, engine baru, design baru, exterior baru, dalam baru. Segala manenek dekat kereta ini semua adalah yang baru. Di mana sekarang ni abang berada di Bangkok, Thailand bersempena dengan pelancaran global Mitsubishi Triton di sini. Jadi untuk video kali ini kita akan ceritakan apa yang ada dekat truck pickup terbaru Mitsubishi Triton generasi yang ke-6. So macam biasalah, sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok. Pandu laju. Okey, seperti mana yang abang katakan, ini adalah the latest generation Mitsubishi Triton. Segala-galanya adalah yang baru. Termasuklah dari segi dimensi. So, untuk dimensi, untuk yang ni sebenarnya saiz dia adalah lebih lebar, lebih panjang dan juga lagi tinggi berbanding dengan Triton yang ada sekarang di Malaysia. Pada masa sama juga, wheelbase dia juga adalah lebih panjang. Dari segi design is very subjective. Mungkin ada yang suka, mungkin ada yang katakan dia lagi suka dengan generasi yang sekarang. Tapi bagi aku, it's not bad. Especially untuk yang ni, ini adalah color baru, color orange, di mana kalau kau tengok kan, dari segi grill dia masih lagi terapkan dari segi dynamic shield dia. Dan dari segi grill dia, kalau dia nampak macam like a 3D punya grill, yang nampak bagi aku okey lah, yang cantik. Yang di mana untuk yang ni dia memang datangkan dengan warna macam orang katakan warna grey dan juga warna body color. Yang ini dekat lagi cantik. Dan of course dekat sini dia ada orang katakan best Mitsubishi dekat bahagian sini jugalah. Dan untuk bahagian bawah kita nampak dia ada lampu fog lamp dekat bahagian sini, dan juga of course dekat bahagian bawah ni dia punya bumper ni dia bukan ala-ala skid plate, tapi dia punya combination antara yang ini dengan body atas ni bagi aku cukup kena lah. Especially aku rasa yang aku paling suka adalah dari segi lampu lah. Lampu kau nampak dia ala-ala T-shape sikit. Dia sebuah truck pickup yang lagi macho lah bagi aku. Untuk enjin juga adalah enjin baru, di mana untuk enjin ini digunakan 4N16 2.4 liter turbo diesel. Dari segi torque dan juga horsepower juga meningkat. Sekarang ni dia adalah 201 horsepower dan juga 470 Nm torque. Dan untuk kotak gear masih lagi sama, tidak ada perubahan. Digunakan kotak gear 6 kelajuan automatik dan juga dia ada juga kotak gear manual 6 kelajuan manual. Dan segi transmission masih sama lagi, di mana kita bertanya kepada engineer kenapa dia tidak tukar seperti mana orang katakan brand yang lain sampai ada 7 speed, 10 speed dan sebagainya. Dia katakan untuk kotak gear sedia ada dah proven, dah okey dan tidak perlu lagi ada perubahan dekat situ. Tapi yang paling penting adalah ini adalah enjin baru dengan power yang lebih baik, dengan torque yang lebih better. Dan untuk bahagian tepi, ada sedikit keunikan dekat Triton baru. Kenapa aku cakap unik? Kebiasaannya wind arch kat sini ataupun cladding kat sini, biasanya orang buat dalam berbentuk bulat. Tetapi yang ini dibuat 4 segi, like a square. Bukan 4 segi kan, like a square kat sini. Dan nampak ada satu keunikan dekat sini. Di mana untuk yang ini adalah versi Athlete. Of course, dia ada banyak juga kemasan berwarna gelap. Contohnya dekat wind arch ni, dia buat kemasan berwarna gelap juga. Sama juga, rim is all black rim. Yang ini adalah 18 inci. Tetapi selain daripada 18 inci, dia ada juga pilihan 16 inci yang lain jugalah. Bagi aku, yang ni nampak keunikan dia dekat situlah. Sebenarnya dari segi side step memang dia reka semula. Mitsubishi kata side step dia perbesarkan lagi supaya kita lebih mudahkan driver ataupun passenger untuk masuk ke dalam. Dan of course kita nampak juga dia adalah lebih panjang sedikit berbanding daripada Triton sedia ada. Untuk bahagian belakang, bagi aku pun cukup suka juga. Di mana kalau untuk bahagian belakang kita boleh nampak beberapa perubahan. Antara perubahan paling penting adalah dari segi lampu. Lampu kalau kau nampak kan, dia macam dibahagikan kepada dua, atas dan juga bawah, yang berbentuk ala-ala L-shape sikit. Sekarang ni dia macam ada ductile dekat bahagian belakang, ataupun kita namakan macam, dia bukan spoiler lah, kita panggilkan ductile kat bahagian belakang ni. Okey, dan of course dekat sini ada kemasan warna gelap juga. Alright, termasuk dekat sini ada Bash Triton dan juga Athlete dekat bahagian situ. Dan seterusnya untuk bahagian belakang kita tengok kan, dan in term of the space dekat bahagian belakang, sebenarnya walaupun untuk model ni dia adalah lebih tinggi berbanding daripada generasi yang kelima, tetapi pada masa sama juga untuk bahagian belakang dia adalah lebih rendah sikit bagi memudahkan kita untuk angkat barang masuk ke dalam. Tapi secara overallnya
Untuk bahagian belakang, let's go. Untuk interior, untuk spek Thailand dia unik sedikit. Dia ikut body colour juga. Di mana untuk bahagian dalaman, kalau kau tengok kan, dia memang ada kemasan berwarna orange juga. Dari segi dashboard, dia memang orang katakan berbentuk horizontal. Di mana dia like ada 3 level kat sini. Di mana atas ni, inilah hard case. Yang ini adalah soft case. Yang ini adalah hard case juga. Tetapi di sebalik dashboard yang ini, dia ada satu orang katakan sistem infotainment 9 inci yang cukup bagi aku. Aku suka lah. Dia nampak seperti sebuah kereta mewah tau. Dari segi kualiti ni memang tidak compromise. Serius lah. Aku tak boleh menggambarkan macam mana kualiti dia kalau nak bandingkan dengan Triton sedia ada sekarang ni. Yang ini jauh lagi better bagi aku. Yang ini turut didatangkan dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tetapi yang lebih penting adalah kesemua ni adalah jenis yang button. Dia bukan kecuali yang ni touch lah. Yang ni everything is a button. Okey, dan termasuklah untuk bahagian aircon. Aircon pun memang redesign semula. Dan of course kat bahagian sini, bahagian dashboard didatangkan dengan jahitan benang warna oranye lah. Yang ini termasuklah untuk bahagian tepi pintu dan juga untuk bahagian seat semua adalah jahitan benang oranye. Dan berbalik pada itu, untuk panel meter dibahagikan antara analog dan juga digital. Di mana untuk dia punya meter bahagian tengah digital dia adalah bersaiz 7 inci. Kiri kanan adalah berjenis, orang katakan jenis analog lagi lah. Dan of course untuk steering, yang ini memang tak ada pedal shift. Kalau ikutkan pasaran Malaysia memang ada pedal shift. Dan of course semua ni datangkan dengan button-button yang basic lah. Dan of course seterusnya untuk yang ni sama juga, dia ada kemasukan telefon kunci, keyless entry. Dan juga lebih penting adalah untuk charging sekarang ni dia dah ada Type A, dia pun dah ada Type C. Dia juga ada wireless charging juga. Okey. Untuk yang ni kotak gear adalah kotak gear 6 kelajuan. Dan untuk drive pun yang ni dia ada total, dia ada 7 mode. Tetapi 7 mode ni untuk Malaysia mungkin yang kita boleh guna 3 ataupun 4 mode saja. So untuk yang ni still lagi menggunakan handbrake yang ni sepenuhnya. Dan of course yang ni adalah Mitsubishi 4 wheel punya Select. Yang ni tidak ada perubahan. Of course yang lain pada tu dia ada 2 cup holder kat sini. Ada armrest yang cukup besar, soft touch. Bagi aku memang besar juga. Dari segi seat kedudukan bagi aku sangat-sangat selesa. Dan untuk bahagian belakang kita nampak ni dia memang tak ada aircon belakang, kecuali dia ada 12 volt charger dengan orang katakan Type A dan juga Type C juga. Dan untuk bahagian bumbung yang ini, okey, bumbung yang ini semua adalah all gelap, tetapi aircon belakang diletakkan pada bahagian atas sama seperti mana orang kata yang ada dekat Xpander. Tapi secara overallnya untuk dalam ni memang aku suka lah. Dan selain pada itu ada satu benda yang ciri yang baru yang aku rasa tak ada dekat dalam segmen track pickup, iaitu dinamakan sebagai Mitsubishi Touch. Di mana untuk Mitsubishi Touch ni, andai kata berlaku apa-apa dekat kereta ni, automatically dia akan call emergency call kepada customer service, menyatakan kedudukan anda ataupun apa yang berlaku dan sebagainya. Yang biasanya benda macam ni cuma boleh dapat dekat kereta Continental saja, hanya menggunakan app saja. Kalau ini dia buat masuk, aku rasa memang win besar untuk Mitsubishi Motor Malaysia. Bawa masuklah, tolonglah. Alright, untuk safety bagi aku adalah satu berita baik lah, di mana untuk Mitsubishi Triton sekarang ni dia dah ada satu full ADAS system. Di mana untuk yang ni dia tak panggil ADAS system. Sebaliknya dia panggil sebagai Mitsubishi Motor Safety Sensing. Dan nampak macam Honda Sensing dah pula. Tetapi however this is orang katakan ADAS system juga. Finally di mana untuk truck pickup Mitsubishi Triton dah ada ACC. Yes, Triton dah ada ACC. Okay? So selain daripada ACC dia ada juga 6 airbag, dan selain daripada itu juga kita nampak dia ada juga front collision mitigation system, FCM, RCTA, blind spot monitor, orang katakan automatic high beam, lane change assist dan sebagainya. So kiranya untuk Triton sekarang ni safety dia dah lengkap. I think it's a good news to us. Finally Triton dah ada ACC. Oh, macam kita. Oh lah, best. Jadi sampai sini saja video kita pada kali ini. Tapi apa boleh katakan, Mitsubishi Triton yang baru ini bagi aku jauh lagi handsome, jauh lagi tegap lah. Dia boleh katakan satu langkah berani lah daripada Mitsubishi. Dia berani untuk keluarkan design yang macam ini. Secara overall aku rasakan ni very sedap lah. Dengan platform yang baru, dia akan menjadikan dia lagi sedap. Okey, so ini adalah di Thailand. Tetapi bila dia akan masuk Malaysia? So kita jangkakan untuk model-model ini akan masuk ke Malaysia pada tahun depan. Kita should be lebih kurang mungkin end of next year, tahun depan, ataupun however benda ni akan masuk ke tahun depan. Berapakah harga? Kita tak pasti lagi berapakah harga dijual. Tapi kita jangkakan dengan apa yang dibagikan, dengan teknologi yang lebih latest, dengan enjin yang lebih baru, everything is a new. Kita jangkakan harga dia mungkin akan slightly lebih mahal sikit. Tetapi bagi aku, walaupun mahal sikit, berbaloi. Berbaloi sebab apa? Dengan segunung benda lah yang berbagi kat sini. Ini dah macam bukan truck pickup dah. Rasa sayang nak bawa pergi off-road. Dah sayang pula nak masuk, orang kata nak angkat sayur dan sebagainya. Sedih babe.
lain macam sekarang ni. Okay? So aku rasa sampai sini saja video kali ni. Macam biasalah, next lepas model ni masuk Malaysia, kita akan buat review, kita akan bawa juga sebab aku dah tak sabar dah nak bawa. Katanya lagi sedap. Dan lebih penting adalah, apa pandangan korang pasal model ni? Cantik ke tidak? Cuba komen. Okey, sampai sini saja video kita pada kali ini. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga follow juga social media kami, Facebook, IG, TikTok, Palaju. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.